Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jadi untuk hari ini saya nak sambung kita punya chapter 1 ya, iaitu yang topik yang terakhir untuk chapter 1, iaitu application of Laplace transform. Kemudian kita akan lihat application untuk keseluruhan chapter 1 ni untuk motion of mechanical system, iaitu khas untuk spring. Okey. Okey, untuk application bagi Laplace transform ni, kita akan fokus kepada kita nak solve initial value problems IVP ataupun dan juga boundary value problems untuk ordinary differential equations. Tapi saya akan explain to IVP sajalah. BVP ni kita boleh juga solve guna cara yang sama saja, cuma dia ada sedikit perbezaan nak dapat dengan IVP. Tapi ni tak penting sangatlah. Kita tengok IVP saja, initial value problem dia. Okey, bagaimana kita nak solve ni menggunakan Laplace transform ya, sebab apa? Kalau yang sebelum ni kalau undetermined coefficient kita terus belajar macam mana nak solve second order kan. Kalau yang variation of parameters juga kita terus belajar macam mana nak solve second order. Tapi untuk Laplace transform tu sebenarnya kita boleh je belajar terus nak solve second order tu lah. Tapi sebab kena tahu dulu Laplace transform tu apa, bagaimana function-function tu nak buat Laplace transform. Kemudian dia akan involve inverse Laplace, macam tu lah. Jadi sebab tu kena belajar yang kita belajar sebelum ni. Jadi lepas tu barulah kita boleh apply untuk solve ODE. Okay. So macam mana nak solve? Okay, let's say Laplace transform bagi YT equal to YS. Maka Laplace transform bagi Y prime T juga diberi sama dengan SYS tolak Y0. Y0 ni maksudnya dia punya initial value lah. Kalau value daripada T equal to 0 Kalau dia start dengan Y1, kita ambil dia sini initial value dia. Okay, kalau LY double prime sama dengan S squared YS minus SY0 minus Y prime 0. Okay, dia macam tu. Okay, bagaimana kita nak solve IVP dan juga BVP? Kita tengok IVP dulu, initial value problem dulu. Apa yang perlu kita buat adalah kita Laplace transformkan setiap term dalam problem yang kita ada tu lah. Kemudian kita substitute initial condition. Satu condition ni sebenarnya tak ada S. So step yang ketiga, kita akan let all terms those have YS. Maksudnya nanti kita ada YS kat dalam tu, so kita dapatkanlah term yang ada YS. Yang tak ada YS tu kita asing-asingkan lah. Okay, kemudian tujuan kita nak YS yang dekat sini ni supaya kita dah boleh inversekan dia semula, buat inverse Laplace transform of YS ni to solve for YT. Sebab apa inverse Laplace transform bagi YS adalah YT ya. Okay. Kalau boundary value problem ni kita tak akan lihat, saya tak akan explain pun dia punya contoh. Okay. Tapi dia idea ni macam ni lah. So boundary value problem cara dia sama, kita Laplace transform ke setiap term. Cuma pada cara yang kedua ni kita substitute initial condition dulu. Ni ada banyak condition ni, substitute satu je initial condition dia dulu. Okay, dan assume satu lagi sebagai constant ya. So step yang ketiga ni kita sama je, collect all terms those have YS, lepas tu dapatkan inverse Laplace untuk solve for YT. Akhir sekali kita substitute satu lagi condition tu untuk dapatkan value constant yang kita assume tadi pada step yang kedua. Okay, itu kalau BVP lah. BVP ni kita jarang buat lah, biasa kita akan buat pada initial value problem Okay. Kita lihat example. So dah habis untuk chapter yang pertama ni. Untuk application yang keseluruhan tu saya explain guna example saja. So mari kita lihat dia punya example.
Panas ni laptop ni. Okay. Application of Laplace transform. Kita akan lihat IVP yang ni, kemudian kita akan lihat application ya. Kita tengok yang ni dulu. Apa? Asking to join. Siapa tu? Dah masuk belum? Boleh tak try dia minta semula? Mananya? Kat depan? Dah, okey dah. Okey, kita lihat chapter pertama. Ini first order ya, tapi saya bagi jugalah, nak bagi contoh untuk ni Laplace ni kita bukan saja solve untuk second order, malahan kita boleh solve untuk first order. Okay, kita lihat first order dulu, idea dia sama je sebenarnya. Okay, ini apa kita buat adalah kita Laplace transformkan setiap term. Maksudnya kita buat Laplace transform bagi y prime plus Laplace transform bagi y. Okay, so equal to Laplace transform bagi t eksponen negatif 2t. Okay. Kemudian ini ada dalam list formula. Saya tak ada pula list formula dekat sini. Awak tengok table of Laplace transform tu. So ada dalam nota tadi, tapinya saya nak tunjuk dalam table pun kita ada jugalah kalau untuk y prime dengan y double prime tu. Dekat sini. So ada y sama dengan ys, y prime sama dengan sys minus y0 sys tolak y kosong. So ini adalah ys tolak y0 lah. Okay. Plus y ni adalah ys sama dengan, okay, Laplace transform bagi t eksponen negatif 2t ni kita boleh buat dua, sama ada first shift theorem, kita dah belajar yang sebelum ni lah, ataupun satu lagi adalah multiplication with t. Okay, semua dah ada cara. Kalau yang ni kena differentiate. Kalau first shift theorem ni kita guna dalam table tu je lah. Okay, so macam mana saya guna first shift theorem awak boleh try guna multiplication with t, dia akan dapat sama jugalah. So mana table dia, kalau first shift theorem yang ni, di mana kalau kita ada eksponen at darab dengan ft, ini adalah sama dengan fs tolak a. Okay, so fs tolak a, maksudnya a kita ni berapa kat sini, so a kita adalah sama dengan negatif 2. Sebab apa? Formula dia eksponen at, t eksponen at sama dengan fs tolak a. Okay, fs minus a lah. So a equal to negatif 2. Jadi kita ada dekat sini, ini adalah fs minus 2. fs minus 2, fs plus 2. Okay.
Jadi kemudian kita dah dapat yang ni, ini kena settlekan lah, tak boleh tinggal dalam bentuk F ni sahaja. Kena dapatkan dia punya Fs plus 2 tu berapa. So nak dapatkan Fs plus 2 tu berapa, sorry, ini adalah Ft. Okay, Ft dalam ni. Maksudnya kita boleh kena dapatkan daripada Ft yang dekat sini lah. Okay, dekat sini kita ada ni, kita punya Ft kita sekarang adalah T. Okay, so dari Ft kita akan dapat Fs lah. Sebab apa? Laplace transform ke Ft adalah Fs equal to T. Kalau T tengok table. So tengok table, kalau T saja T power of 1, so dia ada 1 factorial 1 factorial over S power of 1 plus 1. Maksudnya 1 bahagi dengan S kuasa 2 Okay. Berapa tadi? Fs adalah 1 per S squared. Jadi kalau Fs plus 2 equal to S ni gantikan sebagai F plus 2. So S plus 2 square. Okay, settle yang dekat sini. Sekarang kita nak tengok yang belah kiri ni dengan yang ni dah dapat dekat sini lah. Ya. Yeah. So yang belah kiri ni SYS ni tak boleh nak buat apalah. So just kekalkan dia sebagai SYS. Y0 awak substitute Y0 equal to 0. So sini kosong lah. So ni yang tinggal adalah plus YS equal to Fs plus 2 ni sama dengan yang ni lah, 1 over S plus 2 square lah. Okay. Dah siap yang tu. Jadi kita kena buat step yang seterusnya iaitu kita gather yang YS ni. So YS ni kalau kita factor out dia, so kita akan dapat S plus 1. Okay, so equal to 1 over S plus 2 square. Dan kita akan dapat YS equal to 1 over S plus 2 squared times S plus. Okay, dapatlah yang tu. Sekarang kita nak dapatkan YT. Okay, untuk yang ni saya tulis dulu dekat sini. Bagaimana kita nak dapat YT? Iaitu kita dapatkan inverse Laplace transform bagi YS. Bila kita dapatkan inverse Laplace transform bagi YS ni, kita perlu dapatkan inverse Laplace transform bagi sebutan yang belah kanan ni lah. 1 over S plus 1, S plus 2 square S plus 1. Macam tu. Okay. Jadi kalau yang belah kanan ni, ni simple lah, kita boleh terus dapat YT. Bagaimana dengan yang belah kanan ni? Yang kanan ni macam mana nak dapat dia punya inverse Laplace transform? Macam mana nak dapat yang belah kanan ni? Jawab. Nah, ramai-ramai ni cuba jawab. Macam mana nak dapatkan yang belah kanan ni? Dapatkan dia punya inverse Laplace. Boleh guna table direct ke? Partial fraction. Guna partial fraction. Okay. Guna partial fraction. So kita buat partial fraction pada yang ni lah. So guna partial fraction di sini. Partial fraction, so kita ada 1 over S plus 2 squared S plus 1. So ini adalah sama dengan, this is equal to, okay, ini kita ada linear jugalah. Linear ni maksudnya S power 1 je lah. Kalau S squared dia jadi kuadratik. So dia linear biasa saja. Dan cuma dia ada kuasa 2 dekat sini. So bila ada kuasa 2 dekat sini dan ini adalah linear, kita kena buat repeated partial fraction ni lah. So yang ni kena repeat So bagaimana?
Kita tengok banyak mana kita ada power dia lah. So S plus 2 sekali plus B over S plus 2 square plus C over S plus 1. Okay. Kemudian 1 setara dengan A. Jadi kita sebab nak samakan dia punya denominator ni, so darab silang je lah. Lengkapkan mana yang tak ada. So ini kita just ada S plus 2. Kita tak ada lagi S plus 2 dengan satu lagi dengan S plus 1. Macam tu je. So B, sini kita dah ada S plus 2 squared. Satu lagi adalah S plus 1. Plus C, kita tak ada S plus 2. Okay. Dan kita akan buat samalah, kita dah perlu dapatkan A, B, C. So kita buat S equal to S plus 2 equal to 0, S equal to negative 2. Okay. S equal to negative 2. So substitute dalam yang ni lah, persamaan ni, equation yang ni. So kita ada 1 equal to, when S equal to negative 2, this term is 0. Ni pun 0. Ini jadi berapa ni? Negative B. So kita dapat B equal to negative 1 Okay. Satu lagi S plus 1 equal to 0. Okay. So kita dapat S equal to negative 1. Substitute. So kita dapat 1 equal to, jadi negative 1 ni ini 0. Ini 0, so ada dekat sini lah. So 2 tolak 1. 1 C. So C equal to 1. Satu lagi substitute lah berapa-apa. Dalam kelas section 5 tu saya substitute S equal to 0 kot. Senang S equal to 0. Awak boleh substitute S equal to 1 ke? Ikut sukalah berapa nak dapat lah. S equal to 0. 1 pun boleh juga, mana-mana je lah. Okay, substitute 1 equal to, so 2A plus B plus 9C. So dapat C dapat C pula, dapat B, dapat A. So kita akan dapat A equal to, kira lah berapa ni, B negative 1. 9. Berapa ni? 9 tolak 1, 8. Salah je. Dua A. Ini adalah B. Ini adalah 4 C. So 2 kuasa 2 4 C tambah 1 4 C . So ini kita dapat, kita akan dapat A sama dengan 1, ini berapa ni, 4 tolak 1, 4 tolak 1, 3, negatif 2. So A negatif 1. Okay, macam tu je. Dan substitute dalam yang ni. Substitute dalam yang ni. So kita akan dapat, kita dapat YS yang baru lah. So YS equal to, A adalah negative 1 over S plus 2. So B adalah 1. So minus 1 over S plus 2 squared. Okay, plus C adalah 1. So 1 over S plus 1. Okay, dan kita akan dapat kita punya YT. So YT dengan kita inversekan YS ni, inverse Laplace transform ya. So kita inversekan setiap term lah. So negatif inverse Laplace transform bagi 1 per S plus 2 tolak inverse Laplace transform bagi 1 over S plus 2 squared. Okay.
Okay. Satu lagi plus inverse Laplace transform bagi 1 over S plus 1. Okay. Kemudian dapatkanlah. So yang ni boleh dapat dari table. Ini berapa ni? X negatif eksponen 1 over S plus 2 ni. So kalau kita tengok table, orang sentiasa ada table lah. 1 per S tolak A adalah eksponen AT. So kalau S plus kat sini, so sini jadi negatif lah sebab A kita adalah S minus dekat sini. So kalau S plus 2 tadi kita dapat eksponen negatif 2T Okay, minus. Ini tak boleh dia, ini tak ada dari table direct. Ini saya tinggal dulu. So ini adalah plus eksponen negatif T. Okay, sebab apa? Dia adalah S plus 1, S minus 1. Yang ini, okay, ini senang je. Awak tengok kat atas ni. Okay. Yang kita buat ni tadi. Kita dapat 1 over S plus 2 squared ni dari T eksponen negatif 2. Maksudnya dekat sini, kalau kita consider yang dekat sini lah. Maksudnya, okay, Laplace transform, maksudnya dekat sini ni benda ni Laplace transform bagi T eksponen negatif 2T sama dengan 1 per S plus 2. Okay. Jadi ini sama juga iaitu inverse Laplace transform bagi 1 over S plus 2 squared. Ini sama juga dengan benda ni semula. T eksponen negatif 2. Okay. Jadi kalau yang ni kita ambil dari atas ni sahaja. Iaitu berapa tadi? T eksponen negatif 2. Boleh? Inilah cara kita buat, kita solve second order ODE using Laplace transform. Kita dah belajar Laplace transform dengan inverse Laplace. Di sini dia punya application lah. Okay, yang ni saya macam mana nak dapat yang ni kalau tanpa kita tengok yang atas ni. Ini guna first shift theorem bagi inverse Laplace. Okay. So macam mana cara dia, dia terbalik dari yang ni tadilah. Ini saya dah explain tengok dari atas tu. Tapi katalah tak tahu juga, kita nak cari inverse Laplace transform bagi 1 over, dia lari-lari lah. Inverse Laplace transform bagi 1 over S plus 2 squared lah. So bagaimana guna first shift theorem di mana kita tahu ini adalah sama dengan Fs tolak A lah. So ini sama dengan Fs tolak A lah. Inverse Laplace transform bagi Fs plus 2 Okay. So kalau Fs plus 2 sama dengan yang ni, kita kena dapatkan dia sama dengan, kita guna balik yang ni tadilah. Ft eksponen At ataupun eksponen At Ft tu tadi equal to Fs minus E. Okay, so kalau dekat sini, so maksudnya ini adalah kita punya, dengan A kita adalah negatif 2 Negatif 2, jadi apa kita punya daripada Fs plus 2 ni, so kita ada Fs plus 2 equal to 1 over S plus 2 squared. Okay.
So kita boleh dapat Fs terbalik daripada tadilah dia punya ni. So 1 over S squared. So daripada Fs ni kita boleh dapat Ft. Tengok table Ft sini 1 over T squared, 1 over S squared adalah A. That's why kita akan dapat semula dekat sini lah. Ini Ft iaitu T eksponen A. TA adalah negatif 2. Ini kalau tak nak tengok yang macam saya tunjuk tadilah, boleh guna cara first shift theorem. Cara yang step yang betul dia tengok balik yang masa saya explain inverse Laplace transform dululah. Okay. Okay, kita lihat example yang B. So B ni second order. Tadi tu first order, sama je sebenarnya. Cuma first order dia sikit je lah. Dia ada satu sahaja term dia. Tapi sebab saya tengok masa dia tanya Laplace tu, sem lepas ada soalan yang first order lah. Application. Okay. So yang ni kalau second order cara dia sama sahaja. Apa kita buat adalah kita dapatkan Laplace transform bagi setiap term ni. So Laplace transform bagi y double prime plus 4 Laplace transform bagi y prime plus 4 Laplace transform bagi y equal to Laplace transform bagi negatif 2. Okay, y prime 0, Laplace transform bagi 3. Okay, y0 equal to negative 2, y prime 0 equal to 5. Okay, so kita buat Laplace transform dulu bagi setiap term. Untuk y double prime, dia punya Laplace transformnya apa? Y double prime adalah S squared YS minus SY0 minus Y prime 0. S squared YS minus Y prime 0 minus Y0 lah plus 4. Okay, Y prime adalah tadilah SYS minus Y0. Okay, plus 4 Laplace transform bagi ni adalah apa benda? YS equal to Laplace transform bagi 3 dekat sini. Ni A adalah 3 over S. Okay. Salah. Okay. 3 over S. So 3 ni adalah 3 over S. Betul tak? S squared minus SY prime 0. SY prime 0 ke SY0? S squared YS minus SY0 tolak SY prime 0. Okay. Ni baru betul. Y prime 0. Okay. Kemudian bila dah dapat yang ni, kita substitute dia punya initial condition ni ada dua ni. So substitute dulu S squared YS. Okay, minus. Ini Y0 adalah negatif 2. So negatif 2, negatif plus lah, plus 2S. Okay, yang ni Y prime 0 adalah 5. So minus 5 plus 4 SYS. Okay. Ini Y0 adalah negatif 2. So ini adalah 2, jadi 8 lah. Plus 4YS equal to 3 over S. Okay. Lepas tu kumpulkan yang ada YS je lah. So YS, okay, yang ada YS S squared ni plus 4 S ni plus 4. Okay, ini plus 2S ni 8 tolak 5, 3 lah plus 3 So equal to 3 over S. Okay.
Lepas tu ke sini sikit lah sebab nak alih nanti takut tak muat. 3 over S Lepas tu ini alih dulu ke kanan. Sebab tu saya tak buat yang ni. Sebab yang ni saya dah buat dengan section 5 tu. Saya tinggal yang mana ya dengan dia orang. Saya patut buat yang saya tinggalkan tu supaya pandai lah nak check dia punya tu. Okay ni, ini bawa ke kanan. So ini kita ada YS. Boleh buat terus supaya kurang sikit step nak tu. Tapi saya nak ajar memang saya akan buat one by one. 3 over S, okay, minus 2S minus 3. Okay. Kemudian yang ni sebab kita nak YS je tau. So sebab kita nak YS sahaja, so ini ke bawah kan. Jadi kita dapat dekat sini 3 per dengan S times S squared plus, ini benda-benda algebra je ni. 4S plus 4. Mana pula datang S ni? Okay. Minus. Okay. Ni minus. Saya buat plus lah. Tak payah. Jangan keliru dengan dia punya tambah tolak Tolak 2S plus 3 bagi dengan yang semula sebab dia kena per juga yang dekat sini S squared plus 4S plus 4. Okay. Dia panjang sikit lah tu, biasa je. Lepas tu so ini sama dengan 3. Okay, saya macam yang ni, macam semalam tu saya gabungkan je lah bawah ni sebab dia lagi senang kita buat sekali partial fraction. Lepas tu ataupun nak boleh buat asing-asing lah. Ni boleh buat satu partial fraction, ini boleh buat satu partial fraction, tapi nanti dia susah sebabnya dia benda boleh combine tau. Combine je lah kan. Jadi kita kalau saya nak combine, so sebab sini ada S, sini saya kena darabkan dengan S lah sebab sini tak ada S Jadi dia akan jadi macam ni 3 tolak. Okay, sebab ni kita tak ada S, so nak darab dengan S atas, S bawah darab S atas, so dia jadi S 2S plus 3 lah. So bila combine dia jadi S. Okay. Yang ini boleh factorkan. So kalau kita factorkan dia akan jadi S plus 2 square. Betul tak? S kuasa 2 campur 4S campur 4. Dia bila ni kita dapat yang ni Jadi ini kita dapat atas ni adalah ni berapa ni? Kita dapat 3 minus 2S squared minus 3S over S plus 2 squared. Okay, macam tu. Lepas tu awak kena buat lah dia punya partial fraction. So dekat sini sampai dekat sini sama juga macam tadi. Kita tak boleh lari bila ada ni biasanya memang akan melibatkan partial fraction lah. Okay, so bila ada partial fraction kena buat lah partial fraction tu dapat macam mana. So partial fraction. Jadi partial fraction dekat sini dia adalah 3 tolak 2S kuasa 2 tolak 3S bagi dengan S times S plus 2. So ni sama dengan apa? Sama dengan apa ni? Cepat bagi tahu saya. Dia punya partial fraction dekat sini sama dengan apa ni? Bagi tahu seorang. Sebelum saya panggil nama. Ni, partial fraction dia sama dengan apa ni? Mana begini orang-orang ni? Nusha Mimi. Nasilah kalau nama depan-depannya.
Mana Nasha Mimi ni? Ada ke tak ada ni? Tak perlu solve dia punya partial fraction yang saya nak tahu dia punya sebutan dekat sini je. Apa? Okay. Ai, senang je. Apa dia punya partial fraction? A over S tambah B over S plus 2 tambah C over S plus 2 square. B over S plus 2 plus C over S plus 2. Okay, dapatkan dia punya A, B dan juga C. So macam mana? 3 minus 2S squared minus 3S equal to A. So S plus 2 squared plus B S plus 2 plus C SCS. Okay, dapat berapa A, B dan juga C? Berapa A dia? Tak naklah saya cari, awak cari cepat. A, B, C berapa? Berapa A, B, C dia? Cepat, A, B, C dia berapa? A 3/4. A berapa? 3/4. 3 over 4. B? B negatif 11/4. Negatif 11/4. C? C negatif 1/2. 1/2. Betul? Okey, sekejap. Saya tengok yang semalam. Sebenarnya dah ada dalam yang Telegram tu. Sama je. Lepas tu saya nak buat contoh lain. Okey. Betul. Okey, so YS. So kalau kita substitute, kita dah akan dapat YS equal to ni lah. So YS A adalah 3 over 4 over S. Okay, plus B. So minus 11 over 4 over S plus 2. Plus C. C adalah 1 over 2. S plus 2 square. Okay, sekarang saya nak seorang jawab. Apa kita punya YT? Inverse kan? Inverse Laplace transform dia. Apa inverse Laplace transform bagi 3 over 4 over S? So ini maksudnya kita kena dapatkan kalau tak ni, kita keluarkan 3 over 4 ni. 3/4 inverse kan 1/S lah. Tolak 11/4 inverse kan 1/S plus 2 lah. Okay, plus 1 over 2
Inverse kan? Inverse Laplace 1 over S plus 2 square. Okay. Apa inverse Laplace transform bagi 1 over S? Tengok table. 1. 1. So darab dengan 3 over 4 dia jadi 3 over 4. Apa inverse Laplace bagi 1 over S plus 2? Eksponen negatif 2t. Apa inverse Laplace transform bagi 1 over S plus 2 square? Tadi kita dah buat tadi. 2 T T eksponen negatif 2T. eksponen negatif 2. Okey. Macam tu je lah dia punya ni. Semalam saya buat yang C separuh dengan section 5. So boleh tengok refer. Saya tak ada jawapan dekat sini tapi saya buat sampai dapat partial fraction. So awak buat sampai situ dan dapatkan dia punya answer lah. Tengok kena beberapa orang buat, tengok jawapan dia sama ataupun tak lah. Okay, sebab saya cari dalam nota saya tak jumpa mana saya buat dia punya jalan kerja lah. Tak pun saya buat guna software. Okay, saya nak explain yang D sebab yang D semalam saya tinggal. Saya buat awak yang D, answer dia saya bagi saya buat separuh jugalah. Boleh ya? Okay, yang C ni refer section 5. Kalau tak perlu tengok video lah sebabnya nanti panjang pula. So refer yang section 5. Dia punya separuh daripada tu, section 5 ni tengok dia punya yang saya bagi example tu. Tengok PDF file yang 1994 tu lah. Ada dalam Telegram. Okay, saya explain yang D. So untuk yang D ni pun saya tak akan explain habis. So kita akan buat benda yang sama saja. Saya explain sampai dapat dia punya partial fraction dia. Kemudian awak boleh dapatkan dia punya answer dia sendiri. Cari sendiri partial fraction tu kena buat latihan tu. So untuk yang ni, okay, kita ada Y double prime. Betul ke yang ni? Oh betul. Y double prime minus 4Y prime equal to 4 exponent 2T. Jadi cara kita sama je. Laplace transform bagi Y double prime. Okay, minus 4 Laplace transform bagi Y equal to 4 Laplace transform bagi exponent 2T. Okay. So sama juga substitute ni Y double prime adalah S squared YS minus SY0 minus Y0 Y prime 0. Tengok formula dia. Minus 4. So ini ada YS sahaja. So 4YS lah. Okay, equal to Laplace transform bagi eksponen 2T adalah apa benda? Apa Laplace transform bagi eksponen 2T? Jawab seorang. Fs tolak 2. Okay. Jadi kemudian substitute dia punya initial condition ni. So Y0 adalah 0 lah. Sini kosong. Sini ada 5. Jadi kita akan dapat kat sini S squared YS minus 5 plus minus 4YS equal to 4 over S minus 2. Okay, lepas tu macam biasa 5 ni bawa ke sini, YS kumpulkan. Yang ada apa? S squared minus 4 equal to 4 per S tolak 2 tambah 5. Okay, kemudian YS sama dengan sama je, bawa ke bawah. So kita ada 4 over S minus 2. Ini kita ada S squared
minus 4 kan. Okay, plus. Jangan lupa 5 ni pun kena perkan juga dengan bawah ni. S squared minus 4. Okay. Dalam kes yang macam ni, kita tak perlu combine dua ni lah. Sebab apa yang ni, ini boleh dapat direct. Inverse. Laplace. Okay. Sebab ini dia akan jadi sign nanti ya. Okay. Awak tengok balik ni. Tapi kita perlu buat partial fraction untuk yang kedua ni. Nak buat partial fraction pun jangan main terjah je macam ni. So kita kena simplify dulu bawah ni. So ini dia jadi 4 per S tolak 2 ni. Okay, sini dia akan dapat, ini kan S squared minus 2 squared. So kita akan dapat S minus 2, S plus 2 kat sini. Okay, tambah dengan term yang sini lah, 5 per dengan S squared minus 4. Okay. So yang perlu partial fraction adalah term yang ini sahaja. Saya simplify je sampai habis lah. 4 per. Sini sebab ni kita combine ya. S minus 2 squared. S plus 2. Okay, plus 5 over S squared minus. Okay, awak perlu buat partial fraction. Untuk yang ini, buat partial fraction untuk yang ni lah. 4 per dengan S minus 2 squared S plus 2 sama macam yang kita dah buat yang atas-atas sama je lah. So ini kita dapat A over S minus 2 semua ada repeat B over S minus 2 squared plus C per dengan S plus. Okay, dapatkan partial fraction dia. Saya bagi answer. Awak akan dapat final answer dia. Kena buat ya, awak kena buat latihan lah. YT. Tapi saya rasa awak memang dah tahu. 1/4 eksponen negatif 2T. Plus. Eksponen 2T Plus T eksponen 2T. Okay. Plus 5 over 4. Ni yang belah kat sini. Sin hyperbolic. Bukan sin hyperbolic. 2T sebab dia minus. Okay. Ni dia punya final answer. Dapatkanlah daripada sini. Daripada YS ni dah buat partial fraction, awak akan dapat final answer yang ini. Okay. Ada apa-apa soalan tak sampai setakat ini? Kita dah habis untuk application untuk Laplace. So Laplace memang totally dah habis lah. Cuma untuk application next ni nanti dia boleh buat juga guna Laplace. Ada apa nak tanya? Ada yang tak faham lah ataupun laju sangat ke? Sebab apa, saya rasa makin lama saya makin laju. Makin laju. Kalau saya laju sangat, minta slow sikit lah, kena bagi tahu je lah. Ada apa-apa lagi? Ada apa-apa nak tanya tak? Boleh faham? Faham. Okay. So, boundary value problem, cara dia sama tapi saya tak tunjuk lah, tak ada ya. Tak penting pun. Okay, jadi kita lihat application of second order differential equation. Okay, pertama sekali application yang saya bagi dalam awak punya example tu ada 3. So 3 ni, kalau saya dah kelaskan dia punya ni, ini semua motion of mechanical system. So saya dah kelaskan dia, ini adalah free. Maksudnya dia tak ada force, tak ada external force dan undamped motion. So dia punya sebab undamped motion ni maksudnya kita punya spring tu kita tak consider pun dia punya air resistance dia. Okay. So yang kedua ni dia free, dia tak ada external force tapi dia damped motion. Maksudnya kita consider dia punya air resistance dia bagi spring ya.
Kes yang ketiga, okey, masa saya buat soalan ni, saya tulis ni saya sangkakan dia ada external force. So sebenarnya tak ada. So mari kita padam, dia jadi free juga. Free tapi dia dam motion di mana dia free dan dam motion. Apa beza dia dengan dua soalan yang atas ni? Soalan yang atas ni dia direct bagi spring constant. Soalan yang bawah ni kita tak ada spring constant. Jadi awak kena dapatkan dia punya spring constant. Macam tu je lah dia pusing-pusing dekat situ. Tapi biasa pelajar engineering dia memang dah expert sangat lah benda-benda macam ni. Okay. Cuma dia nak apply maths tu senang je. Cuma kena tahu dia punya ni masukkan dia punya ni lah dia punya problem tu, kemudian kira je lah. Okay, lepas tu untuk yang soalan yang first ini saya dah dapatkan dia punya soalan mana ni kot. Jadi banyak pula. Okay, ni soalan dia tapi ni dia punya skema. Ini adalah soalan final tahun bila, entah lama dah. Okay. Saya rasa saya tak ada bagi awak kod yang ni sebab ini subjek lain. Dulu-dululah engineering ni. Nanti saya tulis elok-elok lah. Ini saya just letak sahaja dia punya ni. Cuma saya ubah sikit cara susunan soalan. Nanti saya bagi kemudian dalam Telegram dia. Saya tambah kemudian. So untuk hari ini sebab saya tak nak buat lagi ni sebab saya nak kena check dulu dia punya answer dia ni macam mana Jadi untuk hari ini kita buat 3 dulu, dapatkan idea dulu macam mana kita nak solve problem yang ni guna method yang kita dah belajar sebelum ni. Sebab semalam saya tanya section 5, saya dah masukkan dia punya nilai, last kali kita dapatlah dia punya differential equation. Kemudian saya nak tahu, tahu tak nak solve. Biasa kalau ni dulu, kalau untuk subjek FTK yang ni saya bagi projek. So projek tu bila dia orang present tu memang saya akan tanyalah dekat mana dia apply yang awak dah belajar banyak kan. Banyak tu chapter 1 berapa minggu belajar. Jadi dekat mana dia punya application sebab tiba-tiba dapat answer. Kalau cari dalam internet ni memang akan dapat direct answer lah sebab internet dia memang bagi final answer dia. Tengah-tengah tu macam mana buat pun tak tahu. Okay. Jadi sebenarnya yang tengah-tengah yang dia tinggalkan tu adalah yang awak belajar selama ni lah. Okay. Jadi kita lihat dulu example yang pertama. Pertama sekali untuk application ni sebelum kita masuk kepada ni. Ini adalah secara umum yang awak kena tahu. Tapi problem ni pun dia bukanlah orang kata fix untuk semua tak sebab bila problem ni dia banyak. Bila dia lari sikit dia punya spring tu dah lain dia punya cara kita nak ni lah. Dia punya equation dia dah berbeza. Jadi ini kita ambil yang simple untuk mechanical system ni. Bagi spring ni kita akan dapat governing equation yang ni lah. Okay. Pertama sekali apa yang kita consider, kita akan consider kata let's say kita ada spring dengan kita ada dia punya beban dekat sini M. Dia dengan jisim M lah spring ni Okay, spring ni dikatakan berada pada keadaan rehat pada rest sekiranya dia berada pada x equal to 0. Okay, ni dia rest pada x equal to 0. Ini kita panggil dia adalah equilibrium position. Macam biasalah. Okay, pada equilibrium. Tapi yang sekiranya kita kita spring ni kita tarik ke bawah, berada di bawah equilibrium dia. Ini katakan yang dengan yang kita tarik tu kita akan stretch. Spring ni memang dah stretch bila kita masuk di sim ni, kita ada masalah tu. Tapi bila kita tarik dia ke bawah ni, kenakan dia bukan dia external force kita tarik spring ni ke bawah, kita stretch dia,
So stretching ni dia akan bagi daripada equilibrium ni tadi kita akan ada dia punya jarak dia lah. Ini sama ada dia adalah L panjang dia ataupun kita katakan juga sebagai kalau dia bermula dari sini pergerakan spring dia bila kita lepas tu dia berayun dari sini, so kita katakan ini adalah kita punya X0. Tapi kalau spring tu dia start dari keadaan rehat, dia X0 dia sama dengan kosong. Okay. Tapi kalau kita tarik dulu siap-siap, lepas tu kita lepas, maksudnya dia bermula dia punya ni, dia punya sasaran yang pertama initial apa yang dipanggil initial X tu adalah jarak ni lah L ni. Okay. Ni kalau bawah equilibrium dan bila bermula dari kalau dia ada dua ya. Satu kalau dia punya kita spring ni ayunan dia adalah ke bawah. Downward ya, bisa downward dia menghala kepada bawah daripada equilibrium ni dia kepada gravity lah. So ini kita katakan kita punya V kita adalah negatif positif. Saya tanya awak lah. Kalau dia menghala kepada gravity, V kita negatif positif? Ha? Kalau dia downward, negatif positif? Positif. Okay. Kalau dia upward, V kita negatif positif? Negatif lah. Dia ke atas. Okay. Ini adalah basic yang awak perlu tahulah sama ada dia berada di equilibrium ke tak ke, ataupun kita tarik dulu baru lepaskan ke, dan dia punya ayunan spring tu menghala ke mana. Okay. Okay, ini semua memainkan peranan untuk awak dapatkan dia punya equation nantilah. Okay. Daripada spring yang ni yang kita ada ni. Okay, daripada Newton's, masuk pula dah. Newton's second law. Apa Newton's second law? Awak ni expert ni benda-benda macam ni. So kita ada ini yang saya terus nak guna untuk ni lah, kita ada mx terus nak guna untuk max ya. Mx dot ni, okay, ni x prime adalah biasa kita buat dx y prime adalah dy over dx. Ini tak ada apa, ini notation saja, dia tak ada benda, dia boleh bertukar-tukar ya. Kalau kita letak y dot, nak bagi senang faham lah, ini sebenarnya dia adalah dy over dt. Notation sahaja, tak ada apa. Biasa kalau dot ni kita guna pada masa, pada time ya. So dia adalah dy over dt. Jadi kalau x dot dia adalah dx. Kalau x dot ni dia adalah d squared x over dt squared. Benda tu saja. So jangan pelik lah kalau jumpa x double dot dekat sini. So ini sama dengan daripada Newton second law, dia adalah sama dengan negatif kx, okay, minus a x dot plus ft. Di mana m adalah ni mass, bagi ni lah, k adalah spring constant, a adalah air resistance. Kalau kita tukar beberapa tarik sini, dia kita akan dapat satu equation untuk spring yang ni, governing equation yang macam ni. So ini sama dengan plus k, tak nak ambil k, kita letak a dekat tengah ya, kita susun ikut ni, plus a, k plus kx equal to ft. Okay, jadi ini jadi apa ni? Ni apa dia ni? Bagi tahu saya, ni apa benda ni? Equation apa ni? Second, yang belajar satu chapter ni second order ODE. Differential equation. Differential equation. Inilah second order ODE yang terhasil dari
motion of mechanical system bagi spring tu tadilah, di mana M kita adalah mass. A ni adalah air resistance bukannya acceleration, air resistance. K adalah spring constant. Ini untuk case yang ni lah. Untuk case spring ni. Ini dia punya governing equation dengan kita punya dia punya ni, apa nama dia, initial condition dia, iaitu pada kata let's say T equal to 0, so X0 equal to, sama ada kalau equilibrium sama dengan kosong atau kita ada X0 equal to pada X0 tadilah bila dia start pada bawah tadi atau satu lagi kita ada X prime not equal to velocity pada initial velocity. So initial velocity ni dia bergantung negatif atau positifnya, macam yang saya tanya tadi, sama ada dia punya oscillation bagi spring tu downward ataupun upward. Tu sahaja. Kena tahulah daripada spring yang macam ni dia akan dapat ni yang penting. Equation ni yang penting. Okay, beserta semua-semua dia punya ni. Okay, yang FT satu lagi. FT adalah external force. Kalau ada external force, biasa dia bagi tahulah. Okay, kalau ada external force, dia akan cakap lah external force tu berapa. Dia dah kat sini, dia akan dapat, kita kena carilah FT dia. Dia ada function dia dekat sini. Tu menentukan sama ada homogeneous ataupun non-homogeneous. Okay. Ini dia punya general problem. Sekarang kita pergi kepada specific problem bagi problem yang pertama lah. So baca soalan. Ni dia dah bagi siap-siap ya. The equation of motion is governed by ini. Ini sebenarnya sama je dengan ni. Sama je, cuma apa beza dia? Yang sini dia dah bagi siap-siap dengan M. Kalau bagi siap-siap dengan M kat sini dapat sama juga kat sini. M besar yang kecil tak ada apalah. Okay. Okay, kita follow yang ni. Where A is a resistance, M is mass, K is spring constant, and FT the external force. Suppose an object with mass 0.25 kg is placed upon the lower end of a spring suspended from the ceiling. The object is pulled down 0.2 meter below its equilibrium position and released at T equal to 0 with an initial velocity 1 directed downward. Neglecting the resistance of the medium, maksudnya tak ada air resistance lah, and assume that no external force are present, determine the resulting motion. Xt, kita nak tahu kita ada spring tu, kita hanya tahu spring tu bermula pada T equal to 0 dekat mana, okay, kedudukan dia. Tapi menggunakan ni, kita solve ni, kita boleh tahu, kita boleh dapat Xt lah. Xt tu maksudnya kita tahu bila T sama dengan 1 second, dekat mana agaknya spring tu boleh berada, kedudukan dia. So apa benda sambung lagi? If the spring constant is 20 Newton per meter, tengok dia punya chart sekali dia punya unit. Okay. Okay, bila nak buat macam ni senang je. So kita ada governing equation yang ni lah. So dia kuasa 2x per dt square plus a over m, satu balik lah, dx over dt plus k over m, x equal to ft over m. So dekat sini m kita berapa ni? 0.25. So substitute saja. Plus A kosong So A kosong. A equal to 0. FT juga equal to 0. M equal to 0.25. K spring constant equal to 20. So substitute ini kosong, so ni tak ada lah. Okay. So K 20. 20 bahagi 0.25 X.
equal to 0. Okay, ini kita dapat apa ni? Kita dapat d squared x over dt squared. $80 equal to 0. Okey, bagaimana kita nak dapatkan x? Saya tanya awak ni, macam mana kita nak dapatkan x? Penat belajar satu chapter. Bagaimana nak dapatkan x? Jawab seorang. Nak dapatkan x macam mana? Jawab je. Macam mana nak dapatkan x? Kita ada d squared x over dt squared equal plus 8tx equal to 0. So nak dapatkan x tu macam mana? Nak tahu ni kedudukan dia pada spring tu, pada t yang lain, pada masa yang lain tu. Kena cari x dulu lah. Lekas. Nak guna apa ni? Ini paling senang ni. YC, YP. YC, YP. YC tu apa? YC, YP ni method apa ni? Variation of parameter. Variation of parameter dengan undetermined coefficient. Betul? Betul. Tapi boleh juga buat yang tu tapinya sebab kita punya ni sama dengan kosong. Jadi kita guna method apa ni? Non-homogeneous. Guna method homogeneous. Homogeneous tu maksudnya, ingat lagi tak macam mana kita buat? Sebab dah lama belajar Laplace. Macam mana kita M square. Betul. M square plus 8t equal to 0. Lepas tu carilah M. Berapa M awak dapat ni? Berapa ni? 1. Ingat lagi tak ni? 0.80. Dapat apa ni? X1 adalah 4/5i lah. Satu lagi negatif 4/5. So dia ada 2 M kita. M1 adalah 4/5i. Okey, M2 apa tadi? Negatif 4/5i. Okey, jadi bila kita ada dia punya root ni, apa kita punya X? Apa X dia? Kalau root kita kompleks. Tengok balik. A cos. A cos 4. 4 Z5. Plus dia tak ada B. eksponen sebab apa? Eksponen ni kita punya alpha adalah kosong. Tengok balik B sin 4/5. Okey. Okey, kemudian lupa pula nak letak dia punya initial condition. Okey, dekat sini dia ada initial condition dia. Sampai dekat sini lah. Kita dah tersolve dulu tapi tak apa. Apa initial condition dia? So X0 start dekat mana ni? Start pada 0.2 Okay, 0.2 lah. X juga sebab dia bawah daripada equilibrium tu. So X kita juga adalah positif.
Kita punya, apa kita punya initial velocity iaitu x prime 0. Apa initial velocity kita? 1. Directed downward jadi positif 1 lah. So 1. Okay, jadi ini kita punya initial condition. Jadi kena nak buat apa dengan initial condition tu? Nak buat apa ni initial condition ni? Nak buat apa ni? Untuk kita dapatkan nilai A dan juga D. So x0 equal to 0.2. Ini maksudnya when t equal to 0, x equal to 0.2. Jangan confuse x dengan y yang biasa kita gunalah. Follow dia punya variable sahaja. So substitute dalam ni, jadi kita dapat 0.2 equal to cos 0 adalah 1a, sin 0 adalah kosong. So dapat a equal to 0.2. Satu lagi kena guna x prime 0 equal to 1 Okay. X prime 0 equal to 1. So ini maksudnya t equal to 0, x prime equal to 1. So kena cari x prime dulu lah. Differentiate xt ni. So x prime t equal to 4/5 a sin 4/5 t. Apa saya letak I pula ni? Ni t sorry. Ini t. Okay. So ini differentiate, kita dapat 4/5 p cos 4/5. Okay, apa yang saya salah? Awak ni senyap je saya salah apa? Balik sin dengan cos. Terbalik sin dekat mana? Sini? Sini tak apa terbalik. Tak, saya differentiate ni salah. Differentiate cos adalah negatif sin Sini kalau cos dengan sin ni terbalik tak apa. Tak ada masalah. Sebabnya yang section 5 tu saya terbalik. Dia sin dekat sini yang tak ada benda ni. Sebab nanti bila dapat AB dia sama semula lah. Okay. So kita differentiate yang ni. So kita dapat bila x prime 0. So x prime 0 1. When t equal to 0 substitute dalam ni. Sin ni dapat kosong. Ini kita dapat cos 0 1 lah 4/5. So kita akan dapat B sama dengan 1/4/5. Boleh dapat dalam bentuk pecahan, boleh tinggal dalam bentuk yang macam tu, tak ada apa So kita akan dapatlah xt equal to A tadi 0.2 cos 4/5 t plus 1/4/5 sin 4/5. Okay, so awak dapatlah, boleh masuk boleh cari. When t equal to 1 dekat kedudukan mana beradanya spring tu. When t equal to 2 berapa? Tengoklah masuk logik ataupun tidak. So kalau tak jadilah macam soalan apa? Soalan yang apa? Sepinggan nasi 1.4 kg. Banyak sangat tu. Okay. Ada apa-apa soalan? Dia problem ni tapi jalan kerja dia memang panjang lah, kita tak boleh nak elak lah. Ini homogeneous Kalau non-homogeneous maksudnya yang kawan awak kata tadi dia YC, YP sama ada awak guna variation of parameters ataupun undetermined coefficient, maksudnya sini ada function. Walaupun function dia setakat nombor 1 je pun. So kena still guna yang ni, dia jadi panjang sikit lah. Ini pun dah panjang. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa nak tanya? Ni saya nak bagi dia punya problem sahaja. Okay, section 5 saya bagi apa? Tak ingat. Nanti awak solve Sebab saya nak terangkan yang ketiga tu.
Okey. Saya nak tanya awak lah. Apa agaknya equation yang ada dengan problem yang kita ada dekat sini? Apa dia punya equation dia? Lepas awak masukkan A, B, C semua. A, M, K semua ni. Apa dapat? Dapat apa ni? Plus apa? Sini ada dia punya resistance dia. Sebab dia kata no external force are present but the resistance of the medium is 4. Okay, maksudnya dia ada resistance dekat sini lah. So apa dia punya ni? A dia berapa? 4. 4. So sini dah berapa? 4 bagi 1 berapa? 4. So dx over dt plus k over m sini berapa? Berapa kita punya 16. spring constant? 16. 16. Bagi 1 juga 16 x equal to ini berapa? FT. FT berapa? No external force. FT adalah external force. Bila no external force dia adalah equal to 0 ataupun dia tak bagi langsung external force ni, assume dia sama dengan 0 sajalah. Dia tak ada external force dalam spring tu. Okay. Lepas tu apa kita punya X naught? Initial, dia punya initial kedudukan dia. Apa X naught? Apa dia punya initial velocity? Apa X naught dia? 0.5. 0.5. Apa dia punya initial velocity? Kat sini dia dah bagilah initial velocity sebab apa? Dia pull down 0.5 meter below its equilibrium position and release at t equal to 0 from rest. Iaitu initial velocity is 0. So initial velocity dia adalah 0. Macam mana kita nak solve yang ni untuk dapat xt? So kita guna homogeneous equation lah. Method of homogeneous equation. So homogeneous equation macam mana? Jadi kita tukar kepada M. Okay, yang ni tukar kepada M. So kita dapat M squared plus 4M plus 16 equal to 0. So dapat apa M? Cepat, M berapa? -2 tambah -2 tambah 2/3. 2/3 I. Satu lagi? -2 tolak 2/3. 2/3 I. Okay, so ini adalah kompleks. Jadi apa kita dapat pada dia punya ni xt kita sama dengan apa? Eksponen -2 t darab dengan a cos 2/3 t plus b sin 2/3 t. Okay. Lepas tu sama je lah awak substitute dan benda-benda ni semua. Buatlah yang tu dapat apa ya. Sekejap. Section 5 ni saya buat ke tak lah dengan dia orang. Okay. Oh dapat. Ini saya dah kira sekali dengan section 5 tu. Panjang ke tak panjang macam benda yang sama. Ini awak buat ni, saya nak explain yang ketiga. So xt ni
Nanti awak akan dapat substitute dia akan dapat jawapan dia dah. Ini awak memang expert dah sangat ni. So ST sama dengan eksponen negatif 2T. A ni kita akan dapat 2.5 lah. 2.5 cos 2 sec 3T. B ni adalah 5 per 2 sec 3 sin 2 sec 3. Boleh guna perpuluhan, tak ada masalah. Sama je. Dua-dua saya akan kira sama ada sama ataupun tak lah. Okay. Ini problemnya sama dengan yang atas ni. Cuma beza dia dekat sini kita ada air resistance dekat sini untuk spring tu. So kita kena letak term yang sini lah, dia tak zero. Okay. Bagaimana dengan soalan yang ketiga? Soalan yang ketiga, bayangkan kita tak diberi pun dia punya equation tu. So kita boleh ambil equation, sama je equation dia. Boleh ambil sama ada equation yang ini atau equation yang awal-awal saya explain tadi, iaitu yang ini. Katalah saya ambil equation yang ini, mx double dot plus a x dot plus kx equal to ft ya. Boleh ambil yang sama dengan contoh tu. Dia benda yang sama je lah. Tapi saya nak ambil yang tadi tu. Plus A X dot plus KX equal to FT. Okay. Kita lihat dulu dia punya problem ya. 10 kg mass. So maksudnya mass pada beban yang kita ada tu adalah 10. Is attached to a spring. Stretching it 0.7 meter from its natural length. Biasalah spring tu bila kita letak mass dia akan ada stretching sikit, iaitu 0.7 dia. The mass is started in motion from the equilibrium position. So dia mula pada equilibrium position ni saja dengan with an initial velocity of 1 meter per second in the upward direction. Find the subsequent motion if the force due to air resistance is negative 90 x dot t. Okay, macam mana pula dia bagi ni? Okay, kita ada M. Yang kita tak ada sekarang adalah A. Okay. Kita pun juga tak ada K. Kita ada FT ni tak dinyatakan. So kita anggap tak ada external force lah. FT equal to 0. Okay, bagaimana kita nak dapatkan A dulu So bagaimana kita nak dapatkan A? Saya tulis kat sini untuk A So untuk A ni, satu yang kita kena faham, okay, untuk spring ni, dia ada tiga, mana nota saya? Dia ada tiga force, okay. So force yang pertama adalah external force lah, FT external force. Awak lagi expert ni benda-benda macam ni. Okay, force yang kedua adalah FS. Dipanggil restoring force. FS. So FS ni adalah negatif KX lah, kayak ada yang tadi yang dalam equation yang asal tadi, dengan K adalah spring constant dan K must greater than 0. Force yang ketiga adalah air resistant force, iaitu dia adalah negatif AX dot. Di mana A ni adalah mesti lebih besar dari kosong. Itu yang menghasilkan kita punya governing equation tadi. So ini adalah air resistance. Okay. Jadi kalau kita lihat dari sini, diberi dekat sini force due to air resistance is negative 90 x dot t. So kita ada dekat sini, kita punya FA adalah negatif 90 x dot. Jadi apa agaknya kita punya A? Berapa A kita dekat sini?
A adalah, dia kita tengok dari sini, A kita adalah sama dengan 9. Okey. A kita sama dengan 90 lah. Dapat yang A. Kedua, bagaimana kita nak cari spring constant? Okey. Spring constant ni kita guna formula weight. So W sama dengan apa? Cepat. MG. Sama dengan mg. Okay. So G kita guna 9.8 lah. Ataupun 9.81, kita guna 9.8 je. So M kita tadi berapa? 10. 10. 10. G adalah 9.8 lah. Unit semua betul ya? So berapa? 98. Apa kaitan dengan K? K equal to W bahagi dengan L. Betul? So 98 bahagi dengan L ni adalah sebab spring kan. So banyak mana spring kita tu? Dia stretch 0.7. Okay? 0.7. Okay, so kira dah K berapa? 140. 104. Dapat semua. Macam tu saja. 104. Saya substitute semua dalam ni. So kita ada M kita berapa tadi? 10. 10. Saya rasa dengan section 5 M tu saya bahagi, tak apa dengan awak saya buat 10 kat ni. 10 X double dot. Saya pun tak ingat. A adalah berapa tadi? 90 plus 90 X dot plus 140 X equal to, tak ada external force, equal to 0. Okay, sekarang apa kita punya X0 dengan kita punya X prime 0. X0 dia kata kita mula dengan dekat ni, start in motion from the equilibrium position. So X0 equal to 0 lah. Dia start pada equilibrium dan saya kata tadi. Okay, X prime 0 adalah initial velocity 1 meter per second in the upward direction. So kalau upward direction, dia jadi negatif 1. Itu sahaja. So solve yang ni. Macam mana nak solve? Baik awak solve cepat. Sekarang awak solve. Seorang solve. Ini guna homogeneous. Solve sampai habis. Saya bagi masa Sekarang pukul apa? 39. Okay. 3.45 seorang, sebelum 3.45 seorang WhatsApp saya. Dia punya solution sampai habis lah. Sampai dapat XT equal to apa. Nanti kita tengok sama. Buat sekarang. Kita tengok ni. Boleh nampak kan? Betul ni. So ni yang kawan nak buat lah. 10M squared plus 90M plus 140. So dapat 2 ni. Jadi dapat yang sama ni. So dapat X sama dengan ni lah. Kemudian kita substitute dia punya initial condition dia. So dapatlah 1x0 equal to 0. Kosong sama dengan A plus B. Okay, so ni dapat. So lepas tu x prime 0. Kita substitute x prime. Kawan awak ni dapat negatif 2A plus 7 ni. So dapat negatif 1 equal to negatif 2A plus D. So dapat dekat sini. Ini betul tak ni? So dia substitute A equal to negative B. So ni betul lah. So dapat B equal to 1/5. So sebab A equal to negative B, so dapat A equal to negative 1/5. So kita akan dapat X sama dengan negative 1/5. Eksponen negative 2T plus 1/5 eksponen negative 7T. Macam tu. Dapat tak? Yang lain dapat? Sama? Dapat tak? Senyap je awak ni. Tidur dah agaknya. Okay, ini cara dia. So yang ni try buat lah. Saya tak tulis balik lah. Yang kawan nak buat ni dah betul dah ni. So ni caranya lah. Okay, saya rasa sampai situ je.